Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Pertama-tama kali marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah Taala panjangkan umur kita dan kita dapat bertemu Ramadan pada tahun ini 2021. Saya telah diamanahkan oleh pihak PPD dan Pikdis Kuala Nerus untuk menyampaikan satu tazkirah dalam program tazkirah sepenuh Ramadan Al-Mubarak yang bertajuk Sempurnakah Puasaku, di mana kita perlu mengambil pengajaran dan pengiktibaran puasa yang kita laksanakan pada tahun-tahun yang lepas. Kita nak pada tahun ini, puasa tahun ini adalah puasa yang terbaik yang dapat kita laksanakan dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, sehubungan dengan tazkirah pada hari ini, saya ingin mengambil suatu hadis, kata-kata yang diriwayatkan daripada Ibnul Majah. Saya baca maknanya saja daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, betapa ramai di kalangan orang-orang yang berpuasa yang tidak mendapat apa-apa daripada puasanya kecuali lapar dan dahaga. Dan betapa ramai orang beribadat malam yang tidak mendapat apa-apa daripada ibadatnya kecuali berjaga malam. Di mana dalam hadis ini menyatakan bahawa kita berpuasa tapi tidak ada harga dan tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ulama-ulama mentafsirkan yang dimaksudkan apakah puasa yang tak berkualiti ini? Puasa yang hanya dapat dapur dan dahaga saja. Pertama, dia mentafsirkan orang tu berpuasa tetapi dia berbuka dengan makan makanan yang haram. Ada juga ulama-ulama yang lain mentafsirkan banyak sangat orang Islam yang berpuasa tapi suka mengumpat, berbicara perkara-perkara yang lara dan seumpamanya. Ada juga ulama menyatakan bahawa tafsiran hadis ini menyatakan bahawa puasa yang dilaksanakan, puasa yang tidak ada harga ialah mereka melakukan dosa-dosa, di antaranya tidak melaksanakan ibadat wajib seperti sembahyang subuh dan seumpamanya. Jadi sehubungan dengan tajuk ini, tazkirah saya nak ingatkan pada diri saya dan semua warga Kuala Nerus, khususnya pelajar-pelajar. Jadi kalau kita nak jadikan puasa kita betul-betul berkualiti, puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena berpuasa zahir dan batin. Di antara perkara-perkara yang dinyatakan oleh ulama-ulama dahulu, kita kena puasa mata, puasa lidah, puasa hati, puasa telinga, puasa tangan, kaki dan kemaluan. Jadi 7 anggota ini perlu juga berpuasa. Jangan hanya tidak makan dan minum dan meninggalkan perkara membatalkan puasa sahaja, tapi anggota-anggota lain kita melakukan dosa. Sebagai contohnya mata. Mata sepatutnya kita memperbanyakkan membaca Quran ataupun tengok Al-Quran itu. Tapi kita banyak tengok kepada telefon dan seumpamanya. Tengok perkara-perkara yang lara, tengok perkara-perkara yang haram dan sebagainya. Jadi kita kena bagi masa seberapa banyak yang boleh untuk melihat dan membaca Al-Quran. Yang kedua, kita juga dengan lidah, samalah. Kita kena banyak membaca Quran. Dan daripada pelajar-pelajar yang saya buat analisa tahun yang lepas, daripada 1000 orang pelajar hanya mampu tamat atau khatam Quran tak sampai ke 40 orang. Bermakna susah sangatlah sebenarnya kita nak khatam, nak habiskan Al-Quran ini. Jadi kalau kita jadikan Ramadan pada tahun ini, kita bersungguh-sungguh untuk khatam, untuk tamatkan membaca Al-Quran. Dan begitu juga dengan hati. Hati juga perlu berpuasa. Jangan ada hasad dengki, jangan ada perasaan riak, jangan ada perasaan yang tidak baik, bersangka tidak baik kepada orang dan seumpamanya. Begitu juga kita kena berpuasa telinga. Telinga kita tak nak dengar mengumpat, telinga mendengar perkara-perkara yang lara dan seumpamanya. Kita lebih banyaklah benda tazkirah, perkara yang berfaedah seperti tazkirah dan seumpamanya. Tangan, kaki, banyaklah kita bergerak ke tempat-tempat ibadat. Tangan kita tolong orang, buat benda yang baik, dan kaki bergerak banyak ke masjid dan seumpamanya. Kira itu di antara 7 anggota yang perlu kita jaga supaya semua zahir dan batin dapat kita melaksanakan dalam beribadat puasa yang berkualiti. Dan ada juga perkara-perkara yang kita kena ingat yang tahun lepas yang kita tak dapat melaksanakan ibadat puasa dalam arti kata yang sebenar, seperti ibadat
ibadat semayang tarawih sebagai contohnya, kita tak dapat nak jaga semayang 8 rakaat paling kurang. Jadi pada tahun ni kita marilah sama-sama kita berazam supaya dapat kita melakukan sama ada di surau ataupun di rumah untuk melaksanakan ibadat solat tarawih dan juga solat witir. Dan juga kita jagalah perkara-perkara berkaitan dengan adat-adat yang biasa dah. Di antaranya makan kurma sebelum berbuka puasa, kita banyakkan derma, solat berjemaah 5 waktu, dan juga kita kena bersahur lah ketika mana kita nak berpuasa pada esok harinya. Jangan kita rasa kita tak lapar dan sebagainya, kita tak bersahur. Kita ambillah keberkatan bersahur dan mengakhirkan sahur. Lepas daripada kita bersahur, tak payahlah kita tidur, kita terus saja semayang subuh, kalau seboleh-bolehnya berjemaah. Itulah di antara perkara-perkara yang perlu kita ingatkan pada diri kita dan kepada keluarga kita, perkara-perkara yang berkualiti dalam kita melaksanakan ibadat puasa. Jadi saya harap kepada diri saya dan warga Kuala Nerus supaya dapat beribadat puasa dalam arti kata yang sebenarnya dan diterima segala-gala ibadat yang terbaik yang dapat kita laksanakan. Itulah sahaja tazkirah saya pada hari ini. Semoga yang baik itu datang daripada Allah SWT, yang kurang daripada kelemahan saya sendiri. Semoga kita sama-sama berdoa supaya Allah Ta'ala terima ibadat puasa kita dan diberi ganjaran yang setimpal dengan apa yang kita laksanakan. Saya akhiri dengan kata-kata saya, wa taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.